Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 5 Disember bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Kita terus ke tajuk utama pagi ini. Gelombang kedua banjir di Kelantan dijangka dalam skala sama atau lebih buruk. Penyanyi Datuk Nasir Wahab meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyanyi popular era 80-an Datuk Nasir Wahab meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Kuala Lumpur jam 12.45 tengah malam tadi. Pembantu peribadinya Arif Salim memberitahu Allahyarham pergi dalam keadaan mengejut selepas muntah darah kira-kira jam 12.30 tengah malam. Terdahulu penyanyi berusia 57 tahun itu menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kiri Julai lalu sebelum melalui rawatan lanjut. Allahyarham meninggalkan isteri Datin Fatimah Abdul Rauf 56 tahun dan seorang anak Intan Najiha. Jenazah Allahyarham dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Batu Belah Kelang antara jam 9.30 hingga 10 pagi ini. Nasir yang memulakan karier sejak era 1980-an berasal dari Pulau Pinang dan aktif menyanyi serta berlakon. Antara lagu popular Allahyarham ialah Sekali Aku Jatuh Cinta dan Memori Cinta Luka. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memberi amaran gelombang kedua banjir di Kelantan hujung bulan ini dijangka berlaku dalam skala sama atau lebih buruk daripada yang sedang dialami ketika ini. Untuk gelombang pertama kali ini, lebih 13,000 orang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Anggarannya kalaulah hujan lebat berlaku pada hujung bulan Disember ini 25-26, jika kebetulan air pasang, maka kita takut gelombang itu lebih tinggi pada ini. Tapi tidak, kita mendoakan tidaklah. Tapi kita bersiap siagalah sekiranya. Tapi kita ramal pun seperti banjir 2016-2017 sajalah. Pusat Pemindahan Sementara seluruh Kelantan juga bersiap sedia jika gelombang kedua banjir menerima mangsa dalam skala besar. Setakat pagi ini, jumlah mangsa banjir di negeri itu ialah 11,386 orang, manakala di Terengganu lebih 1,000 mangsa. Seramai 238 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu khas yang dijalankan Jabatan Imigresen dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Operasi dilancarkan selama 3 hari bermula Isnin lalu. 191 daripada mereka ditahan kerana tidak mempunyai pas yang sah, manakala selebihnya didapati tinggal lebih masa, melanggar syarat pas dan menggunakan dokumen meragukan. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata operasi itu mensasarkan pemandu warga asing yang memandu kenderaan perdagangan di mana mereka telah melanggar syarat pas imigresen. Objektif utama operasi bersama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan ini ialah untuk membenteras, memeriksa dan menahan warga asing yang bekerja sebagai pemandu-pemandu kenderaan perdagangan. Ini kerana di dalam syarat pas lawatan kerja sementara ataupun PLKS yang dikeluarkan, tidak ada kebenaran untuk mereka ini bekerja sebagai pemandu kenderaan perdagangan. Seperti mana yang dijelaskan oleh KP JPJ sebentar tadi, syarat lesen untuk pemandu kenderaan perdagangan ini hanya dikeluarkan kepada warga tempatan sahaja. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Syahrudin Khalid di Putrajaya semalam. Menurut Datuk Seri Syahrudin, sebanyak 380 kesalahan direkodkan dengan yang tertinggi melibatkan pemandu warga asing yang tidak mempunyai lesen memandu. Bagi JPJ, berdasarkan kesalahan oleh warga asing saja, terdapati sebanyak 189 kesalahan tiada lesen memandu, tiada lesen JDL 47, lesen kenderaan tamat tempoh 72, tiada perlindungan insurans 72. Jadi semua kesalahan dah 380 oleh warga asing.
Jumlah tangkapan itu melibatkan 58 warga negara, Myanmar, Indonesia 56 orang, Bangladesh 54, 23 Pakistan, 21 Filipina dan 26 lagi lain-lain warga negara. Operasi dijalankan serentak di 71 lokasi seluruh negara. Kerja pendawaian bangunan utama di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru Johor yang musnah akibat kebakaran pada Oktober 2016 lalu akan dimulakan tahun depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, turut akan dilakukan kerja membaik pulih unit rawatan rapi ICU. Telah memperuntukkan 114 juta untuk kerja-kerja pendawaian semula sebab dari sudut pembekalan kuasa ataupun elektrisiti dan power itu pun punya kendala. Jadi dua perkara itu yang menjadi tumpuan perbincangan kami sebentar tadi, di samping bagaimana HSA mampu kita terus tingkatkan dari sudut keselamatan dan kualiti perkhidmatan. Beliau mengulas perkara itu selepas menghadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Pasir Pelangi, Johor semalam. Pada pertemuan berkenaan, pihaknya turut mengambil maklum cadangan baginda mengenai keperluan membangunkan sebuah lagi hospital bagi menampung peningkatan jumlah pesakit serta kesesakan di HSA. Jelas Datuk Seri Dr. Zulkifli, hasil perbincangan itu juga akan dibawa bersama pengurusan tertinggi KKM dalam waktu terdekat. Misi Pelaburan Sabah ke Jepun berjaya memuktamadkan perjanjian pelaburan sebanyak 100 juta ringgit daripada Blue Capital Management Co Limited, Blue Capital, sebuah syarikat berpangkalan di Tokyo yang terlibat dalam penggunaan tenaga biomas. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata pelaburan itu amat bermakna untuk membangunkan ekonomi negeri melalui industri sawit dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat khususnya di Lahad Datu. Ia dimeterai melalui perjanjian yang ditandatangani antara Kluster Industri Minyak Sawit POIC Lahad Datu dan syarikat tempatan Blossom Bioenergy Sdn Bhd BBE. Ia melibatkan sewaan tanah seluas 2 hektar di POIC bagi membolehkan BBE dan Blue Capital membina sebuah kilang memproses tenaga biomas daripada kernel sawit kosong PKS yang akan dieksport ke Jepun. Blue Capital telah merancang membina 3 stesen janakuasa berkapasiti 50 megawatt di Hokkaido, Shizuoka dan Aichi. Penjawat awam yang berkhidmat di Sarawak bakal mendapat insentif keuangan tambahan berjumlah RM500 dari kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Uping berkata, ia akan dibayar pada Jun depan dan akan dinikmati oleh semua 95,000 penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di Sarawak. Maka kita telah membuat keputusan untuk menambah bantuan keuangan kepada seluruh perkhidmatan awam persekutuan di negeri Sarawak sebanyak RM500. Ini adalah tambahan daripada persekutuan juga yang boleh RM500. Kerajaan negeri tambah 500 jadi 1,000. Beliau mengumumkan perkara itu ketika menghadiri sambutan Hari Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Tambahan insentif keuangan itu adalah tanda penghargaan kerajaan negeri kepada khidmat bakti yang diberikan oleh penjawat awam terbabit di seluruh Sarawak. Proses peralihan kuasa yang berlaku dengan aman membuktikan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang diamalkan selama ini berjaya. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Parlimen Malaysia pada usia 60 tahun telah berjaya terus kekal sebagai institusi dan simbol demokrasi yang mewakili suara dan kuasa rakyat. Katanya pencapaian yang membanggakan itu perlu dipertahankan selari kerajaan berpegang kepada amalan demokrasi dan yakin suara rakyat adalah suara keramat.
Perkara itu disampaikan dalam ucapannya di jamuan malam sempena sambutan 60 tahun Parlimen Malaysia di Dewan Bankuet Parlimen. Turut hadir isteri beliau, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail serta ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir mengingatkan kerajaan yang dipilih tidak boleh memerintah suka hati tanpa mengambil kira kepentingan rakyat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan program berkaitan digital dan teknologi di sekolah sebagai pendedahan dan dapat melahirkan lebih ramai bakat muda pada masa akan datang. Kalau kita lihat dari sudut kerajaan, saya rasa kalau kerajaan lihat kepada bagaimana kita boleh pastikan bahawa mereka ini walaupun daripada umur yang muda tapi diberikan peluang supaya mereka boleh mereka apps ataupun solutions ini, maka saya rasa itu adalah satu langkah yang bijak dan juga baik kepada pihak kita. Tetapi soal dia bagaimana kita boleh pastikan bahawa semua yang mempunyai bakat ini diberi perhatian yang diperlukan. Dan kepada saya, apa yang penting adalah untuk kita pastikan bahawa wujudnya agensi-agensi sebagai MDEC, seperti MDEC, di mana mereka boleh adakan program-program khususnya peringkat sekolah, dan di mana melalui program tersebut kita dapat mengenal pasti siapa yang ada bakat. Beliau berkata demikian selepas majlis apresiasi bersama generasi muda yang berjaya mengharumkan nama negara dalam pertandingan berkaitan digital dan teknologi di Persada Antarabangsa. Menurut beliau, menerusi polisi kerajaan kemudahan digital yang berkualiti, pembangunan bakat teknologi, mewujudkan platform digital serta dasar menyokong perkembangan pesat ekonomi digital telah dilaksanakan. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak memberitahu Raja Arab Saudi Raja Abdullah Abdul Aziz Al Saud menderma $680 juta Amerika kepadanya untuk mengelak Malaysia mengalami kesan Arab Spring yang mengguncang Timur Tengah. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung persoalan sama. Adakah beliau mengetahui transaksi lebih $680 juta Amerika antara 22 Mac dan 10 April 2013 ke akaun M-Bank miliknya? Menurutnya, Raja Abdullah tahu mengenai pilihan raya umum pada 2013 dan baginda tidak mahu kesan negatif dari Arab Spring tersebar ke Malaysia. Namun tertuduh mendakwa hanya mengetahui mengenai transaksi itu apabila kenyataannya direkodkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan selepas peguamnya memperoleh dokumen daripada M-Bank. Ketika itu, beliau diberitahu ada wang yang masuk ke dalam akaunnya dari luar negara dan ditunjukkan surat bertarikh 1 Mac 2013. Surat tersebut menyatakan Raja Abdullah memberi hadiah wang tunai untuk dibelanjakan atas budi bicara mutlaknya. Datuk Seri Najib juga memberi keterangan Jolo ada memaklumkannya pada 2010 bahawa Raja Abdullah bersetuju untuk memberi sumbangan antara 100 juta hingga 200 juta dolar kepada bekas Perdana Menteri itu sebagai tanda sokongan. Bagaimanapun tidak dimaklumkan secara spesifik jumlah dan waktunya. Dakwa Datuk Seri Najib, beliau mengembalikan baki sumbangan yang tidak digunakan sebanyak $620 juta kepada penghantar dana Tenor Finance Corp kerana tidak mahu perkara itu dipolitikkan. Manakala nilai selebihnya $162 juta dipindahkan ke salah satu akaun baru yang dibuka pada Ogos 2013. Mahkamah Tinggi Shah Alam diberitahu kebakaran yang berlaku di salah sebuah bilik tidur bekas Ketua Pegawai Eksekutif Credit Fund Allahyarham Nazrin Hassan pada 14 Jun 2018 adalah disengajakan. Pegawai Penyiasat Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Abdul Halim Zulkifli yang mendedahkan perkara itu berkata ia berdasarkan kepada kesan kebakaran yang dilihat tertumpu kepada beberapa bahagian di dalam bilik tidur berkenaan. Saksi ke-15 ini dikemukakan beberapa foto ketika kejadian termasuk bilik tidur dan mayat mangsa. Timbalan Pendakwa Raya Ashraf Ash'ari Kamaruzaman bertanya mengapa badan mangsa tidak terbakar sepenuhnya dan hanya sebahagian material yang terbakar. Jawab Abdul Halim itu adalah petunjuk yang membawa kepada bahagian tertentu sahaja yang mana jika satu kebakaran dilakukan dengan sengaja ia tertumpu kepada bahagian yang dirancang. Dalam kes berkenaan, kebakaran tertumpu kepada tilam dan katil serta turut merebak ke beberapa tempat lain. Saksi turut ditanya jika kebakaran sengaja dilakukan, apakah antara aspek lain yang dipengaruhinya.
Dakwa saksi kebakaran yang disengajakan biasanya menggunakan sebarang ejen atau alat yang membantu kebakaran. Dalam kes itu, sampel mengesahkan ejen yang digunakan positif petrol. Mahkamah turut diberitahu kebakaran bukan disebabkan litar pintas kerana pemeriksaan mendapati sistem keselamatan elektrik di kediaman mangsa adalah dalam keadaan baik. Turut didedahkan penemuan cebisan bunga api di dalam mangkuk tandas di bilik mangsa serta 2 penukul besi selari dengan bilik berkenaan yang diletakkan di luar rumah. Rata-rata penggiat seni industri tanah air bersetuju dengan perjanjian usaha sama atau co-production antara Malaysia dan Australia. Perjanjian itu dimeterai oleh Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah dan rakan sejawatnya dari Australia, Maurice Payne, pada 29 November lalu di Sydney, Australia. Menerusi laman Twitter sebelum ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata, kerjasama itu diyakini dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan kuantiti serta kualiti filem tempatan menerusi perkongsian kepakaran. Ia juga dapat mengurangkan risiko kerugian melalui perkongsian kos produksi. Usaha ini turut dijangka menggalakkan pertumbuhan ekonomi tempatan melalui perkhidmatan sokongan produksi antara syarikat sewaan peralatan dan industri perhotelan. Jadi bukan saja mereka dapat kebaikan daripada insentif kita, tapi kita juga dapat menggunakan insentif negara mereka. Jadi dari segi membawa tim kita untuk penggambaran di negara mereka, filem kita untuk ditayangkan di negara mereka dan juga perkongsian ilmu akan berlaku bila kita bekerjasama dengan mereka. Sebenarnya ini telah perjanjian sebegini telah ditandatangani oleh banyak negara di peringkat global. Dan Malaysia ini merupakan satu perjanjian yang kali pertama kita realisasikan, dan saya berharap lebih banyak lagi usaha sama seperti dapat diumumkan di masa-masa akan datang, khususnya bagi negara-negara seperti Canada, seperti UK dan juga China, yang paling utama China lah. Perbincangan usaha sama itu diteraju Kementerian Komunikasi dan Multimedia sejak 2007 lagi, namun tiada sebarang persetujuan rasmi dicapai. Kembali dalam buletin pagi, separuh daripada populasi penduduk dunia berisiko dijangkiti malaria berikutan dana pembiayaan usaha memerangi penyakit berkenaan dilaporkan habis. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, jutaan penduduk dunia masih dijangkiti penyakit itu setiap tahun. Lebih 40,000 penduduk di seluruh dunia maut akibat malaria, terutamanya di Afrika berikutan penangguhan usaha membasmi penyakit berkenaan. Walau bagaimanapun, bilangan kes dan kematian menyusut daripada 607,000 pada 2010 kepada 500,000 pada 2013. WHO bimbang trend penurunan ini akan terjejas sekiranya tiada dana yang mencukupi bagi memperkasakan usaha memerangi malaria. Presiden Iran Hassan Rouhani menggesa pembebasan individu yang tidak bersalah ketika bantahan anti kerajaan bulan lalu. Tunjuk perasaan 15 November lalu diadakan susulan peningkatan harga minyak dengan kenaikan drastik sehingga 200% di negara itu. Menurut Rouhani, mereka yang menyertai tunjuk perasaan itu telah melanggar peraturan namun wajar dibebaskan kerana tidak bertindak melangkaui undang-undang. Bagaimanapun, mereka yang mencetuskan keganasan ketika bantahan akan berdepan tindakan berbeza. Sekurang-kurangnya 208 orang terbunuh ketika bantahan bertukar ganas. Jumlah kematian akibat serangan demam campak di Samoa kini meningkat kepada 60 orang. Menurut kemas kini data kerajaan, majoriti mangsa terdiri daripada kanak-kanak. Pihak berkuasa Samoa meminta keluarga yang belum mendapatkan vaksin agar meletakkan bendera merah di luar rumah bagi memudahkan pasukan perubatan. Sehingga kini lebih 4,000 kes demam campak dicatatkan di negara itu. Laporan sukan, perenang elit kebangsaan Wilson Sim gagal memburu emas hat-trick di Sukan SEA Filipina 2019 selepas menamatkan saingan di tempat kedua acara 400 meter gaya bebas malam tadi. Atlet kelahiran Sarawak itu yang sebelum ini mempertahankan 2 emas pada 2 edisi terdahulu terpaksa berpuas hati dengan pingat perak menerusi catatan masa rasmi 3 minit 49.55 saat.
Sukan berenang membuka gelanggang Tamasya Sukan SEA Filipina 2019 di Pusat Akuatik New Clark City semalam. Tumpuan terarah kepada perenang sensasi negara Wilson Sim yang beraksi di peringkat akhir 400 meter gaya bebas selaku juara bertahan 2015 di Singapura dan Kuala Lumpur 2017. Wilson bagaimanapun gagal mempertahankan emas itu apabila tewas pada juara Olimpik remaja 2018 Yuan Hui Wang dari Vietnam yang mencipta rekod baru Tamasya 3 minit 49.08 saat. Sementara Afla Fadlan Prawira dari Indonesia meraih pingat gangsa. I personally happy with the time, 3:49, which is very close to my personal best, and also actually none of us did PB for this swim, but unfortunately the medal is not what I wanted. Kekecewaan itu bagaimanapun tidak meluntur semangat Wilson apabila selepas itu dia membantu pasukan negara pula meraih tempat ketiga acara 4x200 meter gaya bebas. Bergandingan bersama Kathleen, Hui Yan dan Arvind Singh Chahal, Malaysia mengutip gangsa dengan catatan 7 minit 27.55 saat. Pingat emas sudah pasti menjadi milik pasukan Singapura yang membarisi jago sukan Olimpik Joseph Schooling dan turut memecah rekod baru kejohanan 7 minit 17.88 saat. Sementara pingat perak dimenangi pasukan Vietnam. Sudah 9 kali skuad bola sepak negara tersingkir di peringkat kumpulan dalam sejarah Sukan SEA termasuk terbaru semalam. 8 edisi sebelum ini ialah pada 1967, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2007 dan 2015. Dari 1967 hingga 1999, Malaysia diwakili skuad senior dengan purata pencapaian menduduki tangga kelima dan ketujuh daripada pasukan bertanding. Mulai 2001, hanya skuad bawah 22 tahun dibenarkan beraksi di Sukan SEA dan Malaysia turut gagal melepasi peringkat kumpulan iaitu pada 2007 dan 2015. Bagaimanapun, kegagalan kali ini sangat memalukan kerana skuad negara diundi dalam kumpulan lebih mudah bersama tuan rumah Filipina, Myanmar, Kemboja dan Timor Leste. Namun serba tidak menjadi bagi anak buah Datuk Ong Kin Swee apabila suri 1-1 dalam perlawanan pertama berdepan Myanmar diikuti tunduk kepada tuan rumah 0-1. Kebangkitan diharap selepas menang 4-0 ke atas pasukan di tangga tercorot Timor Leste. Namun apa yang ditakuti akhirnya menjadi kenyataan apabila Malaysia tersungkur 1-3 kepada Kemboja dalam perlawanan terakhir semalam sekaligus gagal layak ke separuh akhir. Dalam pada itu, selepas 4 hari Tamasya edisi ke-30 itu dibuka secara rasmi, kontijen Malaysia berada di tangga ketiga kedudukan pingat dengan mengumpul 21 emas, 12 perak dan 22 gangsa. Manakala tuan rumah Filipina terus gah selaku pendahulu dengan 56 emas. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Fatin Hamad Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.